يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Tiga 6%. Atas sekali, tengah, bawah sekali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung pengajian kita pada pagi ini, kitab Abu Lais As-Samarqandi, Fadilatuna Syekh Al-Lais As-Samarqandi fi kitabihi Tanbihul Ghafilin fi Daraini, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Pada muka surat 360, perenggan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, Abu Lais. Bawah lagi, perenggan yang terakhir, muka surat 360, Aban bin Saleh dari Umair dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya Aban bin Saleh, ya betulkan ejaan SHA, tuan-tuan ejalah macam mana pun bunyinya Saleh. Kalau tuan-tuan tak ubah, nanti sampai bila-bila tuan-tuan akan baca Syaleh atau Syaleh. Wa hadzal khata' qira'atuna qira'al khata'an. Salah dari segi kita menyebut. Kesian, ya ayahnya memberi nama Saleh. Sedap nama Saleh. Nabi Saleh alaihi salam. Tiba-tiba kita menyebut dengan Syaleh. Syaleh. Kalau tuan-tuan boleh memahami, walaupun ejaannya Syaleh, tetapi tuan-tuan baca sebutan disebut dengan Saleh, tidak ada masalah. Tak payah betulkan. Tapi sebagai peringatan saya sajalah. Aban bin Saleh dari Umair dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajarra'a abdun khattu jur'ataini
ahabba ilallahi min jur'ati ghadabin raddaha bihilmi wa jur'ati musibatin yasbirur rajulu 'alaiha wala qatarat khatratani ahabba ilallahi min qutrati damin fi sabilillah wa qutri adam'in fi sawadil laili wa huwa sajidun la yarahu illallah wa ma khata abdu khatwataini ahabbu ilallahi min khatwatin ila salatil mafruḍah wa khatwatin ila silatir rahim. Kalau tuan-tuan perasan hadis ini, ada perkataan fi, huruf fa, huruf ya, bacaannya adalah fi. Dan kalau perasan huruf ya itu tidak ada titik. Sebelum ini, setahun dua yang lepas, apabila kita menyimak buku-buku yang akan diterbitkan di Malaysia, yang akan dibaca oleh tuan-tuan sekalian, huruf ya di dalam hadis mesti kita letak titik. Hadis dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran, di dalam Al-Quran mushaf kita baca huruf ya tidak ada titik. Kalau tuan-tuan perasan, walaupun tidak ada titik di dalam Al-Quran, tetapi kita faham. Namun begitu hadis wajib kita letak titik. Ini setahun dua lepas. Tahun ini, setelah berbincang dengan kawan-kawan, bila kita menyemak buku-buku, dah ramai huruf ya dalam hadis tidak diletakkan titik. Adakah salah? Sudah tidak menjadi kesalahan. Gitu. Jadi tuan-tuan bila baca, apa ni ustaz, tulisan ni salah, ya dia tak ada titik, bukan salah pasien tu sekarang ni. Sebab apa? Sebab huruf ya pada fi sudah menjadi ma'ruf, masyhur. Kita tak baca fa baris bawah ya titik, atau ya tak ada titik, pasti kita baca fi, tak ubah. Ada orang baca fi, fa ya baca fa saja, ada ke? Tak ada. Selagi mana baris itu letak di bawah ya, walaupun tak ada titik, tetap kita baca fi. Begitu. Makna dia lari? Tak lari. Jadi boleh. Itu sekadar perkongsian ilmu dengan tuan-tuan muslimin muslimat. Maksud hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat Islam, dan hadis ini diriwayatkan jalan susur galurnya, silsilahnya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik ini?
Sayyidina Anas bin Malik adalah pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan khadam yang dalam Piramli tu. Khadam bukan. Itu bukan. Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kepada membantu Nabi menguruskan perkara-perkara yang penting. Khadam dalam gamak Piramli orang gaji. Tak sama, sangat berbeza. Dan anak Anas bin Malik, anak Sayyidina Anas bin Malik, seorang yang hebat di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Hebat tuan-tuan, anak Sayyidina Anas bin Malik. Siapa dia? Iaitulah Imam Malik rahimahullah, anak kepada Sayyidina Anas bin Malik. Hebat tak Sayyidina Anas? Hebat. Hebat tak anak di Imam Malik rahimahullah? Hebat. Salah satu mazhab ahli sunnah yang diterima seluruh ulama di dunia mengiktiraf mazhab Maliki rahimahullah. Itu sedikit ringkasan kita nak kenal siapa Anas bin Malik. Dan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tiada yang ditelan manusia yang lebih disukai oleh Allah selain daripada dua perkara. Menelan, iaitulah, maksud menelan itu ialah menahan marah dengan kesabaran. Dan menelan yakni menahan musibah dengan kesabaran juga. Dan tidak ada titisan. Nampak? T-E-T-E-S-A-N, tetesan, titisan bahasa kita. Air yang menitis, itu maksudnya titisan. Titisan darah di dalam memperjuangkan agama Allah, dan titisan air mata di malam yang gelap sambil sujud. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada langkah yang disukai oleh Allah dari dua langkah. Langkah menuju sembahyang fardu dan langkah untuk silaturahim, iaitulah sambung hubungan family kekeluargaan. Jadi hadis yang kita bacakan pagi ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutarakan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi, mempunyai signifikan yang sangat positif pada umat Islam di akhir zaman kita inilah. Sebab Nabi berpesan pada kita, ingat dua perkara, iaitulah bersabar ketika musibah, bersabar ketika marah. Susah tuan-tuan kita nak ungkapkan macam mana yang kata sabar ni. Allahu Akbar. Mulut senang, mulut ya Allah dia petik ya. Sabar no.
Sabar noh, sabarlah. Ini ujian Allah. Senang sebut Allah, manis, senang. Sambil senyum pun boleh sebut. Sambil gelak, sabarlah noh. Boleh sebut, tak ada masalah. Dari segi sebutan secara mulut, lisan, semua umat Islam, semua manusia berjaya mengungkapkan perkataan sabar. Tapi dari sudut amalan, pelaksanaan perkataan sabar itu menjadi satu kepayahan. Ui, susah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut menahan sabar ketika marah. Dan fakta tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perceraian yang berlaku di antara suami dan isteri, fakta, rule of fact yang kita dapat daripada kawan-kawan di mahkamah syariah dan peguam-peguam syariah, penyebab kepada perceraian yang berlaku di Malaysia ini bukan disebabkan marah perkara yang besar. Bukan. Marah sebab apa? Marah sebab benda yang sangat kecil. Marah yang sangat kecil. Hari itu saya balik jumpa kawan-kawan di Kedah masa pilihan raya. Bila balik malam pilihan raya, telefon kawan-kawan tahu, kata ustazku balik. Pakku, ada di mana malam ni? Jom kita kena kotiau kerang. Kotiau kerang habis duk cari kot ni tak jumpa. Ada cakotel yang banyak. Kotel kerang di Kedah ada lagi. Bukan mahal pun, sepinggan RM3. Kena sepinggan kenyang. Jumpa ramai-ramai, ada yang lawyer, ada yang hakim. Sajalah, tak mau sembang sangat pasal politik, sembang pasal benda lain. Pasal jumpa dengan hakim mahkamah syariah Perlis. Jumpa lawyer, tanya pasal masalah perceraian yang berlaku. Dia cerita, tuan-tuan muslimin muslimat, perceraian yang berlaku di antara umat Islam sekarang ini secara fakta kajiannya adalah disebabkan kemarahan yang kecil. Perkara berlaku, tuan-tuan, tak masuk akal yang kata boleh bercerai. Tak masuk akal langsung. Kotlah pinggan terbang dulu, pinggan terbang lah. Zaman saya kecil-kecil, duk tengok jiran-jiran sebagainya, memang terbang sungguh. Duduk subhanallah nu sana tu, piung, belanga terbang, puak kena telinga lagi. Saya tengok payuk hak besar ni orang perempuan angkat boleh. Orang perempuan biasa masak payuk kecil saja, dia tak boleh nak masak payuk besar. Acilawan. Saya tahu. Cuba tengok kenduri kenara, adakah orang perempuan masak? Tak ada. Kenduri kecil-kecil lah rumah boleh masak. Kenduri besar-besar, hak masak belanga telinga 14, tak boleh. Dia tak berani masak. Dia kata sekali kalau aku masak nasi tak jadi nasi, bubuk tak jadi bubuk. Periuk besar tu orang perempuan boleh angkat, puak kena kepala lelaki. Bahasa tu saya kira lah. Tu dulu saya dengar, tuan-tuan, saya dengar berlaku depan mata. Kayu 3,2, tuan-tuan bayangkan. Saya dulu
Orang kata kayu 3/2. Macam mana kayu 3/2? Orang muda bukan dia erti. Dulu-dulu tengok, saya tengok besar kayu 3/2 tu orang perempuan angkat boleh. Tu dia. Rupanya perempuan tu dia masuk silat selendang merah. Jangan main-main tuan. Selendang merah. Selendang merah ni dulu hebat. Kalau tuan-tuan yang sebaya saya ataupun yang umur lebih 60-50 ni tahu sini silat selendang merah. Kayu 3/2 angkat bagi tengah belakang laki. Laki pun nak elak tak elak tahan bila. Tahan dengan tangan, patah tangan, terkulai tangan. Tu dulu sebab tidak berjaya menahan kesabaran. Ni hadis Nabi SAW sebut dua perkara menahan kesabaran ketika marah. Passion orang yang kata hidup di zaman ICT, Information Technology, berkembangnya fasa moden secara pemikiran, secara kritis dan kreatif menggunakan teknologi. Nak kata hebat, tak hebat terang mana? Hebat dari segi teknologi, boleh guna laptop, boleh guna pancaran slide. Tapi nak berjaya tahan kesabaran tak berjaya, tak hebat tuan-tuan. Dia cerita, hakim dengan lawyer ni cerita, Pakku dia kata ada satu kes anak duk kondak. Suami isteri ni dah bercerai kali kedua dah. Baik balik. Hak kali ketiga nak bercerai ni kesnya apa? Kesnya pasal buah nyok muda. Buah nyok muda. Cucu A balik. Tok Wan nak makan nyok muda. Lama cik tak makan nyok muda. Tok Wan kata tunggu cucu B balik dulu, baru Tok Wan ambil kita makan sama-sama. Mari nenek dia, duk tunggu apa? Cucu A, cucu B, kait lah. Dia pun nenek ambil kait, turun satu tandan bagi anak cucu dia makan. Nak tunggu hak nu, dia kata bila nak balik. Perang, marah. Aku kata ni untuk cucu aku tunggu apa semua. Aku cerai hang. Terus jatuh talak 3 dah. Habis. Bercerai pasal apa? Bercerai pasal nyok muda. Tak masuk akal langsung. Pasal nyok muda tak boleh bercerai. Saya tak boleh. Tak boleh duduk tang ni, tak boleh. Tapi itulah hakikat, itulah realiti yang berlaku kepada umat Islam kita pada hari ini. Berjaya tak tahan kesabaran, tak berjaya dalam kita mendidik anak. Mungkin yang ada di depan saya ini yang sebaya dengan saya, alhamdulillah, kita sama-sama pakat-pakat buat. Yang lepas-lepas kita buat sempadan. Cawan mak bini baru beli. Cawan akopal jenama akopal jenama akorok. Adakah jenama akorok? Biar kan. Tak ada pun. Baru beli 2 minit. Baru beli 2 minit sampai rumah, letak atas meja, anak main. Anak ingat kot kotak makan ke apa ke, dia pun ambil, buka, pang, jatuh. Orang rumah di belakang. Biasalah tuan-tuan, menyinga tu tak usah cerita.
pasal cawan sebiji, kita marah dekat anak. Ya, ustaz kan? Ustaz pun sama. Kadang-kadang kita tak berjaya nak menahan tahap kesabaran dengan anak. Sedangkan Nabi SAW sebut, waladun salihun yad'u lahu. Kita nak anak kita ini didik dengan kesabaran agar anak kita menjadi anak yang saleh, yang sentiasa nanti bila dia besar dia akan mendoakan ibu dan ayah. Tu anak. Tapi kita masa dia kecil, kita duk hantar penampak dia. Ya Allah, budak kecil 3 tahun, 4 tahun baru nak besar, lekat 5 jari ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang tak sampai hati tengok tuan-tuan, ada di depan, berlaku depan mata. Sebab tu Tok Wan kalau cucu balik rumah dia, dia duk tengok ayah dia duk marah, duk pang tampang ni, Tok Wan awal-awal lagi kisah. Yang duk tampak dia pasal apa? Elok juga macam tu. Memang kena ada macam tu Tok Wan. Kalau tak bagi dekat orang muda, ayah dia muda, habislah, kena cicah geram belacan. Jangan tuan-tuan. Marah tak apa. Marah pada tempat yang betul itu tidak menjadi kesalahan, sebab Nabi SAW pun marah. Macam mana Nabi marah? Nabi marah ada ketika dan ada tempat. Nabi pesan, kalau anak yang masuk akil baligh 7 tahun, akil baligh, maka kena rotan kalau tak sembahyang. Yang tu Nabi pesan. Yang tu boleh, tapi bukan hantam dia, bukan buat dia. Rotan untuk mendidik. Tapi kan tuan-tuan, masa saya mengaji Quran dulu dengan arwah tok guru saya perempuan, ya Allah, cengeng. Tak tahulah yang berada di depan saya ni tok guru, tuan-tuan, cengeng tak cengeng saya tak tahu. Tok guru saya cengeng. Perempuan cengeng. Rotan ni sentiasa diperbaharui 3 hari sekali. Sentiasa diperbaharui. Sebab kawasan hutan, rotan mudah ambil. Masuk dalam tu, tebas ambil, buat masuk. Mengaji pagi petang, pukul 7.30 keluar rumah, satgi pukul 11 balik, satgi pukul 2.30 pergi pula, pukul 6 balik. Tok guru bukan buat kerja apa, buat bendang tepi rumah. Tapi keliling ada pokok buluh, keliling ada pokok rotan. Suara dia duduk dibuat bendang, kita kata di sini, kita 500 meter lah kita kata. Dia tak dengar kita baca Quran ni. Kita duduk rumah, dia duduk di bendang di sawah padi. Dia tak dengar suara kita baca, dia jerekah tu dengar. Awak hampa tak baca Quran hampa tunggu sah, aku nak naik bawa rotan. Dia tak naik lagi pun, sejam lagi baru dia nak naik. Tapi kita takut tak. Sebab apa? Sebab rotan memang disediakan di atas tu, duk ada 10. 3 hari sekali dia buang. Sebab dia tahu saat gini kering tak sedap, kena belakang dia kata. 3 hari sekali buang. Hak lama ambil baru buh. Seumur hidup saya sekali saya kena. Seingat-ingat saya berbekas di belakang. Allah, nikmat. Ingat sampailah
Kerana guru inilah dia cengihlah, dia garanglah, dia marah akulah, aku jadi manusia yang boleh duduk menggantikan dia. Pahala sampai tak pada dia? Pahala sampai. Macam tu juga kalau kita didik anak, didik zuriat kita, waladun salihun yad'u lahu. Kalau dia tak lupa pada kita jasa ayah dan ibu, insya-Allah tuan-tuan, pahala sampai walaupun kita berada di alam kubur. Sebab apa? Ini jaminan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Tuan-tuan, kadang-kadang mendidik anak ni satu ujian dan cabaran bagi saya lah, orang muda yang sebaya dengan saya, yang berada di depan saya, yang umur 50-an, 60-an, sudah berjaya mendidik anak. Tahniah pada tuan-tuan, ibu dan ayah yang berada di hadapan saya kerana berjaya mendidik anak. Cukup kalau anak kita segi akademiknya tak berapa, tak ada master, PhD dan sebagainya, tidak ada masalah. Selagi mana anak kita berjaya menunaikan solat 5 waktu, tidak menderhakai ibu dan ayah, maka hebat tuan-tuan. Daripada anak yang ada segulung ijazah, tinggi akademik pengajiannya, tapi tak tahu nak hormat ayah dan ibu. Ayah sakit pun tak ambil tahu. Saya balik di Kedah itu, sampai waktu pagi pukul 10.30, ayah kata, "Di, jom kita pergi baca Yasin dengan tahlil." Kita baca kat siapa? Dekat Pak Tajul. Pak Tajul ni tuan-tuan dulu jiran rumah saya. Lepas tu dia pindah ke Gunung Keriang. Pilah. Saya penat, tapi oleh kerana ayah ni ajak, dah lama tak balik, menunaikan perasaan dia. Bawa lah naik kereta. Bukan dia mati dah, Pak Tajul ni tak mati lagi, cuma dia nak buat pembedahan. Dia minta baca Yasin. Selesai baca Yasin, masuk ziarah dia di dalam bilik, dia tak boleh bangkit. Dalam keadaan baring sakit tu tuan-tuan, dia baring menahan sakit tu. Nak cerita sikit pada tuan-tuan muslimin muslimat, dia duk mulut ni duk membebel. Saya pergi salam, Pak Tajul, ingat tak lagi? Oh ingat, dia kata, ni Adi. Kita terima kasihlah mai ziarah, mai tolong baca Yasin. Lepas-lepas dia ucap terima kasih, mulut terkumat kamik bebel, marah. Pasal apa? Dia kata ke ayah saya, biar ada anak macam ni, dia kata. Jangan ada anak yang kurang ajar. Jangan ada anak yang derhaka. Tu syaitan tu, dia kata. Saya kata lain macam ni. Tu tengah duk sakit tu, baring tu. Kalau sihat saya tak tahu. Tu tengah sakit, duk tahan sakit nak bedah tu. Kalau sakit, kalau sihat, wallahu a'lam, melompat bersilat kata. Dia dulu sarjan bekas polis, tegas. Daripada bela setan tu, biar dia duduk di luar. Tu bahasa, bila ayah sebut bahasa tu, Allahu Akbar, saya tak tahu nak ungkap lah. Kalau saya lah ayah dan ibu kata dengan perkataan yang macam tu, saya remuk hati. Allah, pedih kalau ayah keluarkan perkataan, mak, ibu keluarkan perkataan macam tu. Tu bukan anak, tu syaitan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jaga dengan mulut ayah dan ibu. Tu doa. Janganlah jauhkan. Kita tak mau minta. Dan kita juga sebagai ibu dan ayah, jangan sekali-kali keluarkan perkataan itu. Jangan.
Marah macam mana sekalipun kita perasaan marah, hati rasa marah pada anak, jangan keluarkan, ni setan, ni syaitan, ni iblis, hang bukan anak. Jangan. Tahan. Ni hadis yang kita baca pagi ni. Tahan. Tahan marah. Ammaratun bisu, la ammaratun bisu. Perasaan marah, amarah tadi ni. Ingat Nabi SAW, Nabi pesan dua perkara. Yang pertama, menahan kesabaran. Sabar. Cuba macam mana sekalipun, Allah, tahan, sabar. Sabar tuan-tuan, muslimin, muslimat. Sebab tu saya kata, lisan, mulut memang nak ungkap senang, tapi nak melaksanakan payah. Payah. Sabar tuan-tuan. Sebab itulah hadis yang lain Nabi sebut, as-sabru minal iman. As-sabru minal iman. Kesabaran itu sebahagian daripada keimanan umat Islam. Kalau orang yang tidak ada sabar, kesabaran, tak boleh nak tahan marah dalam keadaan tertentu, marah keluar, maka orang itu sudah kurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sabar tuan-tuan, sabar juga ada tempat. Yang kedua, Nabi sebut sabar ketika mana mendapat musibah. Mungkin tuan-tuan boleh menahan kesabaran. Sampai pukul berapa ni Tuan Haji? 7.10, 7.10, 7.30. 7.10 boleh kot no? Sebab ustazku ada satu lagi program di Ceras, Institut Pendidikan Veterina. Pengarah Jabatan Veterina Wilayah Persekutuan, mereka ada program. Jadi dia jemput. Saya kata nak bagi apa ni, pasal cerita rimau ke, cerita kucing ke apa ke? Ni Jabatan Veterina. Saya bukan ahli. Dia kata, tak ustaz, bagi kuliah macam biasalah. Ingat aku nak suruh bagi cerita pasal kucing, anatomi kucing lah, tak erti lah. Panggil orang lain lah kan, fisiologi kucing ke apa, pasal rimau tak erti. Jadinya muslimin muslimat, yang kedua Nabi pesan ketika mana kita mendapat musibah. Musibah tuan-tuan mungkin kita berbeza. Mungkin ada yang hilang kucing, beli 2-3 ribu kucing, harga kucing hilang. Mungkin ada yang kereta dia hilang. Tahun lepas Ustaz Razak dekat Masjid Seri Gombak, kalau tuan-tuan kenal. Ustaz Razak ni dia orang Mesir, orang Arab Mesir. Dia selalu duk mengajak di Seri Gombak. Di sini ada tak? Ada. Ustaz Razak ni tuan-tuan, tahun lepas dia hilang kereta. Tak tahu dia cerita ke tak. Dia pergi mana tak tahu. Ni saya, orang lain cerita kat saya. Dia kata, Ustaz Razak hilang kereta. Lah, hilang kereta, mungkin hilang depan rumah dia. Dia baru parking Ustaz ya, depan rumah. Terlupa nak kunci kereta, tengok hilang. Tapi apa jawapan Ustaz Razak? Syaitan jawapan tu, Allahu Akbar. Salute. Ini maknanya dia beramal dengan hadis Nabi SAW, menahan marah, sabar ketika mendapat musibah, ujian.
Musibah ni ujian lah. Bila orang tanya Syekh Abdul Majid Tuan Haji Majid, Taukir syarikat buku Haji Abdul Majid cerita dekat saya, ustazku saya tanya Ustaz Razak, habis tu ustaz tak buat report polis ke apa ke? Dia kata tak apalah Tuan Haji, hilang tu hilang lah, bukan rezeki anak, rezeki hak dia, rezeki Allah bagi. Kita nak teriak pasal apa, nak marah pasal apa, dia kata dah ana redha, ana redha. Allah, jawapan ni tuan-tuan, satu jawapan yang hebat tu yang dikatakan iman, al-yaqin wa husnul yaqin wa haqqul yaqin. Kita duk sebut yakin dengan Allah. Yakin ni ada peringkat. Orang mengaji tasawuf dia tahu. Orang yang mengaji dalam bidang ilmu tasawuf, pembahasan tentang ilmu yakin, dia ada tahap dan peringkat. Kita orang awam macam saya dengan tuan-tuan muslimin muslimat, kita tahap kita yakin. Ya, memang ada nas al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Itu hadis Nabi dan kaedah yang digunakan pakai oleh para alim dan ulama. Perbincangan dalam masalah yakin ni kita guna, kita awam. Masalah ambil wuduk. Ambil wuduk, kadang-kadang kita jadi was-was. Tadi aku buat basuh telinga 2 kali ke 3 kali? Tu. Kita tahap kita yakin. Ambil yang mana? Kalau kita gunakan kaedah yakin, maka yakin 3. Tetapi lebih baik kata ulama ambil 2. Tambah lagi 1 jadi 3. Kalau dia terlebih pun jadi 4, tak ada masalah. Basuh telinga kan 3 kali. Solat pun macam tu juga. Kita menggunakan kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin, keyakinan itu tidak dapat diatasi oleh syak, perkara syak. Tu yang dikatakan yakin. Aku tadi 2 rakaat kan? Tuan-tuan nak pegang yang bagaimana? Nak pegang 2 rakaat, nak pegang 3? Kalau rasa insya-Allah yakin 3, gunakan al-yaqin la yuzalu bisyak. 3. Tapi kalau duk was-was lagi, was-was banyak kali tak boleh guna al-yaqin dah. Kalau sekali boleh. 2 rakaat 3 ni sekali, al-yaqin la yuzalu bisyak, ambil 3 sebab yakin. Tapi kalau tak yakin, 2-3 kali duk sebut was-was, 2 ke 3, maka ambil 2 rakaat, tambah lagi 1. Tapi orang yang mengaji, mendalami ilmu akhlak tasawuf ini tuan-tuan, dia ada lagi peringkat. Ada husnul yakin, ada haqqul yakin. Tu martabat dia. Kita baru peringkat pertama, al-yakin. Husnul yakin dengan haqqul yakin ni, Allahu Akbar, saya pun tak reti nak cerita dengan tuan-tuan. Ada nak tanya soalan ke? Macam nak tanya tadi? Tak. Boleh kalau tuan-tuan nak tanya soalan, angkat je tangan. Silakan. Celah-celah tu tak apa, saya tak marah. Saya belum sampai taraf tuan guru macam Syekh Nuruddin. Tapi tuan Syekh Nuruddin pun tu guru kami, dia bagi juga, cuma ada masa-masanya kadang-kadang nak kena ada adab. Nak kena ada adab. Tuan-tuan nak duduk mengaji dengan dia, duduk, please sit properly. Sit properly. Sat duduk lagu tu macam kalah judi,
Saat duduk bertimpuh, saat duduk bersila, saat gitu tuan-tuan kena. Sebab dia mengaji memang beradab. Dia menerima dengan gurunya juga beradab. Sebab tu orang tua-tua tak boleh mengaji dengan dia. Orang muda okey, insya-Allah. Tapi saya rasa insya-Allah kalau tuan-tuan rajin, carilah ilmu dengan Syekh Nuruddin. Hebat baharul ilm, lautan ilmu. Saya ni baca sampaikan saja, ilmu tak ada. Sikit sangat tuan-tuan, sikit sangat. Jadinya muslimin muslimat, apa yang Nabi pesan pada kita tadi, ya, kita menahan, sabar dalam keadaan marah macam mana, cuba sekadar upaya. Dan hadis yang lain Nabi sebut, kalau kita marah, suami marah, isteri marah, atau ibu ayah kita, ayah ibu kita mai perasaan nak marah, ambil wudu, lepas tu jangan duduk di situ, keluar, pergi ambil angin dulu. Kalau kaki isap rokok, pi isap rokok habis sekatun ke apa kan, pi lah, ambil wuduk, keluar dari rumah. Jangan duduk lagi. Kalau duduk tengah berkelih tu tuan-tuan pang pi, dia peng pong pi, dia pang pi, saya lagi tuan-tuan tengok habis perang dunia keempat. Jangan. Dan ketika mana kita mendapat musibah, insya-Allah ada masa kita akan sambung kembali pengajian kita, insya-Allah. Dan kalau ada umur yang panjang, kita akan bertemu lagi, insya-Allah. Seronok mengaji kitab, seronok mengaji ilmu ni, seronok tuan-tuan, seronok mengaji. Sebab tu saya sambung lagi mengaji. Ada masa mengaji dengan Syekh Badruddin, mufti di Kedah. Kadang-kadang jumpa, bila jumpa balik ziarah, minta ilmu, bawa kitab seorang, one by one. Pergi jumpa, buat muka tak malu. Yalah, memang baik dengan dia, tapi buat muka tak malu, nak ilmu. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan, insya-Allah. Kita berhenti ke surat 361. Wabillahi taufiq. Wa qala musannifu fi daraini amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma anzilna rahmah, Allahumma anzilna salamah, Allahumma anzilna maghfirah, Allahumma anzilna rizqan halalan tayyiban. Istajib Allahumma du'ana ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal minkum.